iddah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, salam selamat pagi muslimin muslimah sedang mendengar sedang menonton yang mengikuti radio Masjid Jami' Rawdatul Jalan Masjid Besar Wilayah Jalan Ibrahim Syaratul Mu'afur Kurang Kebenar Megas. Jadi alhamdulillah sekarang ini mari kita ikuti ruangan suara Majelis Islam Wilayah Jalan yang disampaikan oleh yang berbahagia yang mulia Dr. Haji Abdullah Abu Bakar bin Haji Su'aib sebagai penasihat kita di pagi yang mulia ini. Setiap hari Selasa lah dia akan bersama kita di sesi ini. Jadi pagi ini dia akan mengambil tajuk ha-ha keluarga lagi lah, jaga memiliki hidup baik keluarga lagu mana. Jadi tajuk pagi ini dia akan tentu untuk pergunaannya iddah seseorang itu manakala berlaku tolak ni dia ada iddah di atas si isteri. Lagu mana iddah secara mana boleh kita ikuti bersama kita di pagi yang mulia insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa alhimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa ahsin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Alhamdulillah, bersama saya di pagi yang mulia ini yaitu dalam ruangan suara Majlis Agama Islam Wilayah Jalan tentang masalah iddah orang perempuan. Jadi alhamdulillah insya-Allah seperti biasalah saya akan baca lebih kurang iaitu setengah jam. Kamar dia akan buka soalan untuk muslim-muslimat, tanya apa saja yang berasa nak penjelasan lah. Jadi alhamdulillah kita hari ini iaitu tajuk tentang masalah al-iddah. Iddah ni iaitu baca dalam bahasa Arabnya iaitu iddah dengan kasrah ain. Iddah orang kita panggil iddah. Nah, ada kapalah tu bahasa kita sebut mudah jadi iddah orang Tino. Jadi orang Arab ni sebut iddah daripada adda ya'uddu makna bila. Mik daripada al-add wal ihsa iaitu mik daripada makna bila dan kira. Apa maksudnya? Ada sebut iaitu mata'udduhul mar'ah, iaitu barang hak dibila oleh orang perempuan wa tuhsihi dan hak dia kira minal ayyami daripada hari-hari wal aqra dan suci-suci wal ashhuri dan bulan-bulan. Ada sebut dalam Qamus Al-Mu'jam Al-Wasit iddatul mutallaqah, iddah orang perempuan hak yang ditolak tertolak daripada suami, wal muta'affa anha zawjuha dan iaitu iddah orang hak mati suami. Nah, apa maksud? Iaitu muddah, iaitu masa haddadah syari' hak yang telah ditentukan oleh syarak, taqdihal mar'atu hak yang mesti orang tina saat itu kena tunaikan, kena buat duna zawajin, tak boleh dia nak nikah ba'da talaqiha, selepas daripada tolaknya, aw wafati zawjiha, atau selepas daripada mati suami. Sebab itulah iddah pada syarak ialah ismul muddah, iaitu nama masa. Ismul li muddatin tatarabbasu fiha al-mar'ah, iaitu nama bagi masa yang nak kena tunggu padanya oleh seorang perempuan, li ma'rifati bara'ati rahimiha, untuk mengetahui suci rahimnya, aulit ta'abbudi, atau kerana nak beribadat turut perintah Allah, aulit tafajju'iha ala zawjiha, atau kerana sedih di atas kematian suaminya. Jadi secara ringkasnya iddah ni iaitu iddah orang perempuan, maknanya tarabbusuhunna anil azwaj, kena tunggu mereka itu dari kerana
tinggal oleh suami atau mati ba'da firaqi azwajihinna, selepas daripada bercerailah. Sebab tu iddah ni di antara hukum-hukum selepas daripada atau hukum-hukum dari kerana nikah. Sebab tu orang hak tidak nikah tidak dikirakan iddah dan tidak tidak disyariatkan iddah saat itu, malaikat ketika ada hubungan di antara lelaki dan perempuan dengan nikah atau lain daripada nikah seperti wati syubhah, dan ada hukum dengan sebab iddah sakninya, iaitu orang panggil nafaqatu al-mu'taddah, iaitu nafkah orang beriddah, dan wasuknaha, dan tempat duduknya ketika dia beriddah dan ihdad, iaitu kena tunggu kerana suami mati selama 4 bulan 10 hari. Sebab tu disyariatkan, diperintahkan supaya orang perempuan beriddah. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tuhan kata wa ulatul ahmali, dan orang-orang perempuan yang mengandung, ajaluhunna, iaitu tempoh ajal iddah mereka itu, an yadhna hamlahunna, bahawa mereka itu meletak atau beranakkan hamlahunna, beranak kandungan mereka itu. Sebab itulah ajal tu mana iddah, orang perempuan kena tunggu. Orang perempuan hak mengandung kena tunggu, iaitu apabila dia beranak, atau iddah ulatul ahmal wa ulatul ahmal, iaitu iddah orang tina mengandung. Dan Allah Subhanahu wa taala ada sebut juga wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, dan orang-orang perempuan yang telah ditolak, yatarabbasna, hendaklah mereka itu tunggu bi anfusihinna, dengan diri mereka itu thalathata quru, 3 kali suci, kena tunggu 3 kali suci. Sebab tu al-mutallaqah, orang perempuan yang tertolak kena tunggu 3 kali suci hingga habis iddah. Jadi maksud ya tarabbasna saat itu Tuhan sebut, iaitu tunggu selepas daripada tolak dan tak boleh dia nikah. Maksud salatata quru tu ialah jam'u qur'in, iaitu makna suci atau hai pada satu lugah. Itulah Allah Subhanahu wa taala ada sebut lagi, Tuhan kata wallahi ya'isna minal mahid, dan orang-orang yang putus, orang perempuan yang putus dari haid, tak ada mari dah, min nisaikum, daripada isteri-isteri kamu, inirtabtum, jika kamu ragu-ragu, fa'iddatuhunna, maka iddah mereka itu salah satu ashhurin, 3 bulan, hak putus, hak tak mari. Wallahi lam yahidna, dan orang tina hak tak ada haid pun supaya tu juga, supaya budak contohnya, maka iddah 3 bulan, dan orang tua hak tak mari hak putus dah pun 3 bulan juga. Allah Subhanahu wa taala sebut lagi walladzina yutawaffawna minkum, dan orang-orang hak diwafatkan daripada kamu, wa yadharuna azwaja, mereka itu tinggal isteri-isteri, yatarabbasna bi anfusihinna, hendaklah isteri-isteri saat ini tunggu bi anfusihinna, iaitu tunggu tak boleh nikah, bi anfusihinna, dengan diri mereka itu 4 ashhurin wa ashra, iaitu 4 bulan 10 hari. Mana kata orang tina hak mati suami kena tunggu dalam iddah 4 bulan 10 hari. Bulan apa? Iaitu kena kira bulan al-Islam. Inna iddatash syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah. Dan ada sebut dalam hadis pula tentang masalah iddah ni, ada banyak hadisnya yang datang sebut tentang masalah iddah, orang tina ni wajib beriddah. Di antaranya itu an Ummi Salamah, daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, qalat,
dia berkata, kutila zawju Subayyah, telah dibunuh suami kepada Subayyah al-Aslamiyah. Nah, iaitu telah mati suami, telah dibunuh suami kepada Subayyah al-Aslamiyah, wahyu hubla, sedang dia duk mengandung. Fa wada'at, maka dia pun beranak ba'da mautih, selepas daripada matinya, mati suami, bi arba'ina lailah, dengan 40 hari, 40 malam. Fa khutibat, maka dipinangkannya. Orang pemine tanya, fa ankahaha, maka dinikahkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Rasulullah. Dan pada satu riwayat Nabi kata, qad halalti fankihi, engkau telah halal, maka engkau nikahkanlah. Jadi apabila seorang saat ini bergandung dan di masa yang sama juga suami dia mati tengah mengandung, maka dia tak ada kena tunggu 4 bulan 10 hari. Hanya dia apabila beranak dikirakan putus habis iddah dia. Dan yang tiganya, masalah iddah orang perempuan saat ini, iaitu ijma', telah ijma' sahabah dan ijma' ulama di atas wajib iddah bagi orang perempuan. Tidak ada seorang pun di antara sahabat yang kata tak kena beriddah. Sebab iddah ni, sebab apa boleh? Hikmah iddah, hikmah suruh beriddah sebab apa? Nah, atau sebab iddah ni apa? Sebab iddah tu ialah kerana cerai suami akan isteri, atau orang panggil terasing lah, atau tercerai lah isteri pada suami dengan sebab talak atau seumpamanya, atau dengan sebab mati. Sebab apa boleh beriddah? Di antaranya juga kerana ada ikatan di antara suami isteri itu, ikatan yang bersih, yang suci, kerana dia nikah nak winapak. Sebab tu dalam istilah, kalaulah bining mati contohnya lah, orang kata nanti dululah wi tanah liar tak ni tu duk merah lagi, tak boleh nikah lagi, tak boleh bini lagi kalau hak jatuh. Kerana apa? Bukan tak boleh bini, kalau hak jatuh boleh bini lalu, tapi kerana ada alaqah, ada hubungan yang sangat erat, sangat rapat, ada hubungan yang bersih, yang suci. Tak kau orang hak duduk 10 tahun, 20 tahun, mati pak lagi nikah selalu, itu tanda kata tidak wafa, atau tidak ada hati dan tidak meraihkan. Sebab tu di antara hikmah iddah ni juga, selain daripada nak bara'ah, nak tahu lima arifati bara'atir rahim, nak tahu kata suci rahim saat ni tu pun, kata tak ada lekat anak pa tu, ialah kerana mereka ada hubungan ikatan yang bersih, yang suci. Dan sebab tu mereka nak kena tunggu dulu lah tu. Dan kerana apa? Kerana ada masalah hak. Sebab nikah saat ini ada hukum-hukum, di antaranya ada nasab, titih baris, takut capu titih baris. Tak ada nak suk hak ni gini nikah dengan hak lain, tak tahu kata hak mana. Nah, sebab tu tak boleh nikah lagi, tak tahu kata anak hak tu laki seorang nikah atau hak lain. Dan takut bercampur titih baris ni. Dan nak meraihkan hak suami dan anak, dan nak meraihkan orang nikah yang kedua pula, hak nak masuk nikah dengan orang perempuan tadi. Sebab tu iddah ni orang panggil di antara hak min hukukillah, hak Tuhan wajib lah. Dan kita ni sebenarnya hak besar sekali, kita boleh turut perintah Allah. Orang bagi makna ta'abbud, boleh kita, iaitu kita turut perintah Allah Subhanahu wa taala. Tilka hududullah, itu hukum-hukum Allah. Fala taqrabuha, maka janganlah kamu hampirkannya. Sebab tu kita kena berhenti di had dia, dan tak harus
Tak boleh, tidak ada hak bagi suami isteri saat itu setuju di atas nak cancel atau nak membatalkan, nak yuklek iddah, tak boleh. Tidak ada, kerana ini hak Tuhan. Hak Tuhan, dan tak harus bagi seorang pak ni pun tak apa, ya tak se, dia kata ya saat itu tak se beriddah, tak boleh. Kerana masalah iddah ni ialah masalah hak Tuhan. Apabila suami mati, nah, jadi nak tunjuk kata setia dan nak tunjuk kata bini saat itu molek pergaulan di antara suami isteri, dan nak jaga dia titih baris kalau dia mengandung. Sebab itulah tak boleh seorang perempuan nak pindah daripada suami mati, nak pergi nikah dengan orang lain, itu selalu. Nah, tu. Dan jika dia diceraikan oleh suami saat itu dengan sebab talak atau pasah, maka pada ketika tu dia nak kena jaga titih baris juga. Titih baris pula kalau dia saat itu hamilan, kalaulah dia saat itu mengandung. Lepas tu nak tahu mana? Nak tahunya iaitu nak kena cerak pada iddah. Bila beriddah habis 3 kali suci, makna kata tak ada sungguhnya. Tak ada sungguh dah lah. Nah, lah tu. 3 kali suci tak semestinya kata mari sekali saat itu. Nah, tak ada, kerana ada juga orang mengandung ni mari haid, ada. Bukan tak ada langsung tak, tapi nadir. Ada juga. Bahkan hak kali pertama atau kali kedua ada. Nah, contohnya haid sekali, lepas tu mengandung tu ada lagi, ya ada. Ada juga benda tu, nak tolak kata 100% tu tak ada. Sebab tu kena 3 kali. Dan masalah orang yang putus dah saat ni. Nah, orang yang putus, orang tua, walaupun dia putus sekalipun, dan budak hak yang tak mari mula kena tunggu 3 bulan saat ni. Sebab apa? Sebab apa boleh kena tunggu 3 bulan? Iaitu sebab kerana kena turut perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Allah, maka hendaklah kita turut Tuhan. Wa may yuti'illah, siapa taat Allah wa rasulah dan rasul, faqad faza fawzan 'azima. Maka sungguhnya dia beruntung dengan untungan yang besar di dunia ni dan di akhirat nanti. Kerana dia turut Tuhan. Nah, lah tu. Dan iddah ni ada beberapa jenis lah. Nah, iaitu terbagi iddah kepada 2. Pertama panggil iddatu wafat, iddah mati. Yang kedua iddatu talaq, iaitu iddah talak. Nah, dan dia ada hukum hak serupa. Nah, di antara 2 iddah ni ada bezalah lebih kurang di antara dua-dua sana. Iddah wafat ni malah mana? Iddatul wafat. Iddah wafat ni iaitu mereka yang mati suami dan wajib di atas dia iddah. Kena ingat molek, wahai orang-orang muslimin muslimat yang ada dengar ni, lelaki dan perempuan. Ingat molek, iddah mati tak kira dia tidur dengan bini dia atau tidak. Tak kira. Nah, kalau dia tak tidur pun, bila mati suami nikah, dah start mati. Tak ada nak tidur apa, tak ada nak jima orang panggil. Maka pada ketika tu wajib iddah 4 bulan 10 hari juga. Kerana apa? Kerana turut perintah Allah. Tilka hududullah fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu lin-nasi la'allahum yattaqun. Tuhan, kita turut perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Kita turut perintah Allah Subhanahu wa taala, may yuti'ir rasul wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin. Turut perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak jadikan jin manusia malaikat supaya mereka turut perintah aku. Sebab tu kita kena turut perintah walaupun
tak ada tidur sekalipun. Apabila suami mati, maka wajib dia beriddah 4 bulan 10 hari binassil Quran, dengan nas Quran. Walladzina yutawaffawna minkum, dan orang-orang yang mati di antara kamu, wa yazaruna azwaja, dan mereka itu tinggal isteri-isteri, yatarabbasna, makna liyatarabbasna, hendaklah mereka itu tunggu, tak boleh nikah, bi anfusihinna, dengan diri mereka itu, arba'ata ashhurin wa ashrah, 4 bulan 10 hari. Ayat ni umum, masuk semua, tak kira orang apa, masuk semua bagi isteri. Nah, maka wajib di atas tiap-tiap orang hak bergelar, hak nama bini isteri saat itu, budak orang tua hak berakal gila, hak setubuh dah atau tidak, mengandung atau tidak. Nah, asal ke suami saat itu mati, maka kena beriddah 4 bulan 10 hari. Dah. Tu. Sini. Nah, Cuma ada beza dia panggil di antara iddah mati tapi hak mengandung dengan iddah mati hak tak ada mengandung. Jadi iddah mengandung, iddah mati, suami mati, hak isteri mengandung. Nah, maka iddah dia saat itu apabila dia beranak. Apabila dia beranak, sama ada panyi atau panduk. Ya mari hak ni. Kalaulah orang saat ni, contohnya kena ambil hak beranak ni. Contohnya, kalaulah dia saat itu mengandung, dak sebulan mengandung, maka suami dia mati. Bila suami mati saat itu, nak kena tunggu siapa beranak, ada 8 bulan lagi. Tak kira hak 4 bulan 10 hari itu, tak kira. Dah tak kira 4 bulan 10 hari, tapi dikirakan hak beranak. Tu lama atau pandai, tak kira-kira beranak. Kalau lah hari ini tu mati esok beranak, maka pada ketika tu dikirakan iddah dia tak habis dah. Sebab dia kira beranak. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ulatul ahmal, dan orang-orang perempuan yang mempunyai mengandung, ada mengandung kandungnya, ajaluhunna, iddah mereka itu, ayyadna hamlahunna, bahawa mereka itu beranak akan kandungnya. Alah tu bukan sekadar kata Quran saja, tapi ada hadis daripada Ummu Salamah hak kita sebut, iaitu kutila zauju Subayyah al-Aslamiyah, terbunuh suami kepada Subayyah, wahia hubla, sedang dia mengandung, fawada'at ba'da mautih, maka dia beranak selepas pada mati, bi arba'ina lailah, 40 hari saja, 40 malam, fa khutibat, maka dipindangkan, fa ankahaha Rasulullah, maka Nabi nikahkannya. Nah, sebab tu mana kata tak kira. Dikira ke iddah saat ni dah mengandung, dah beranak semua. Nah, dan ada pada satu riwayat daripada Miswar bin Makhramah, anna Subayyah al-Aslamiyah nufisat, bahasa Subayyah Aslamiyah nufisat ba'da wafati zawjiha bilayalin. Nah, dia bernifas selepas daripada mati saat itu beberapa hari saja. Mana kata dia beranak ni. Faja'at an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka dia mari jumpa Nabi, fasta'zanat an tunkahah, maka dia minta izin bahawa dinikah, fa adzina laha fanakahat. Nah, atau fasta'zanat an tankihah, maka dia minta izin nak nikah, fa adzina laha, maka Nabi izinnya, fanakahat, maka dia pun nikah. Dan kerana iddah saat itu, dikira pada iddah saat itu bara'atul rahim, mereka panggil, maknanya selamat rahim dia saat itu, mana tak capu gapo dah lah. Dan nak tahu mana
Iaitu dia benda ni apabila orang mengandung, bila beranak gak mana kata mana kata hasil dah lah cuci dalam perut ia saat ni tu daripada benda-benda yang iaitu daripada rahim saat ni tu. Tapi dengan syarat kena tubik semua kandung ni. Sehingga kalaulah kandungnya saat ni tu ada beberapa orang, ada kemar 2-3 orang contohnya, maka syarat kena tubik semua dulu. Tak mada dengan sebab tak mada dah tak habis iddah dengan beranak seorang daripada hak kemar sana. Dan supaya tu juga habis iddah dengan sebab iaitu tubik anak dalam perut mati. Tubik anak dalam perut mati. Sebab tu juga. Tapi tidak dikirakan iddah tubik alaqah. Tubik seketul darah. Darah ni tidak dikirakan iddah. Tubik darah saja. Dan dikirakan, boleh kira iddah kalau tubik mudrah. Mudrah ni tu seketul daging yang jadi rupa redah. Hak diceritakan dengannya oleh Tok Bidai Al-Qawabil, orang beranak berumur agak. Kata orang jadi orang dah. Tu. Hak ni pun jadi iddah habislah. Ada rupa ke, sebab tu masalah ni masalah kira rupa dah. Dia mau tanya banyak. Dia tanya masalah iddah. Iddah orang hak beranak tak sampai bulan, adakah jadi iddah dengan sebab dia beranak? Jawabnya iaitu kalau jadi rupa budak dah, walaupun seribu kaki rupa budak, maka pada ketika tu dikirakan iddah. Habis iddah dah lah. Benda ni ada ulama dia sebut dalam 80 hari sampai 90 hari. Maka bila hak 80 hari sampai 90 hari, pada ketika tu bila jadi budak dah saat itu, hak lepas ada tu apa panggil nufasa, makna dia nifas dah lah 40 hari. Ia tak serupa hak tubik darah atas ketul daging hak yang tidak jadi rupa orang lagi. Maka hak tu kalau tubik dikirakan fasad saja, kena semaya, kena gapo. Dan tak habis iddah, kena nanti kering semula, mari uzur semula, maka selepas pada tu dikirakan 3 bulan semula pula, 3 kali cuci pula, kena kira hak tu. Kerana hak tu tidak dikirakan, kerana hak tu dikirakan darah fasad saja, tak boleh jadi iddah. Benda ni kena wirti molek. Kerana setengah-setengah remo saat ni tu dia kata kena nanti 9 bulan dulu, kerana aqallul hamli sekurang-kurang mengandung iaitu aqallul hamli sekurang-kurang mengandung saat itu iaitu 9 bulan. Sebab Tuhan sebut kan, wal walidat yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada yutim radha'ah. Dan ada sebut ada ayat hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, 30 bulan mengandung dan menyusu. Dan Tuhan sebut pada ayat saya sebut tadi, iaitu 24 bulan 2 tahun kan menyusu, makna tinggal 9 bulan sekurang-kurang mengandung. Itu pendapat Abdullah bin Abbas, memang betul. Itu sekurang-kurang nak dikira, nak sabitkan anak tu, nak dikirakan sabit nasab. Kalau kurang daripada 9 bulan, maka tak boleh sabit nasab kepada pak. Kalau lebih daripada 9 bulan, 2 lahzah contohnya, iaitu 9 bulan 2 minit, mana lepas dah, lepas pada 9 bulan dah, maka dikirakan anak, sabit anak kepada
seorang suami saat ni, sekira dia tak ada ikrar kata dia berzina lah, dikira anak dia. Kerana apa? Kerana siapa nak pergi tuduh? Kalau kita nak menghukum kata dia saat ni berzina, kena ada 4 syuhada, kena ada 4 saksi. 4 saksi tak ada. Bila 4 saksi tak ada, maka pada ketika tu nak kena ambil, nak kena kata anak dia lah. Ayalah tu. Jadi supaya tu juga, kalau tak ada rupa tu nyata sangat pada daging, pada seketul daging saat ni tu, tapi Tok Bidai atau Bomo kata, ya asal tu orang dah. Kalau duk tu berupa, maka tu dikirakan habis dah. Alal mazhab lah. Tu. Dikirakan habis dah. Dia adalah mazhab Syafi'i kita ni. Deh. Karena hasil bara'atul rahim ke bagi. Kerana dah habis dah. Bara'atul rahim. Yang keduanya, iaitu iddah al-hamil al-mutawaffa anha. Iddah orang yang hak mati. Tapi dia saat itu iddatul hail. Iddah hak tak ada mengandung. Hak tu laki mati tapi tak ada mengandung. Berapa hari? Itu 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Dah kira malam-malam jugalah. Sama ada isteri sana itu telah setubuh oleh suami atau tidak. Dan sama padanya budak dan orang tua. Orang ada akra suci atau tidak. Isteri kepada budak, tak kira semua ni tu. Kerana apa? Kerana ni jelas. Tuhan sebut walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa 10. Dan orang-orang yang mati di antara kamu dah tinggal isteri-isteri saat ni, maka hendaklah dia tunggu dengan diri dia 4 bulan 10 hari. Dan dikirakan bulan-bulan saat ni dengan ahillah ke panggil, iaitu bulan lah, apa nak bulan lah, kama dia ditambah ke 10 hari. Alah tu kalau orang hak tak tahu bila bulan apa, tak tahu hak tu bakal kira hari selalu lah, iaitu 130 hari. Dan apabila seorang saat ni tolak akan isteri dia, tolak rajai. Jadi sekat tu dululah kita akan nak buat siapa-siapa ada soalan semua, insya-Allah kita akan nak kecek tentang pada soalan-soalan semua, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang berada saat ini pagi ini mengenai mutamalah dah bukan apa sahaja yang kita perlu tahu juga. Yang kali-kali kita tidak tanya tu dah tak tahu mana. Buku edah ni yang besar sangatlah, ada edah rajai, edah berubah baik, buku banyak kan oleh. Kalau kita ni sebagai lelaki ni, kalau yang umur tangga dah, kalau berlaku tolak atau dia ni, lebih cumanya kita kena ditanya ustaz-ustaz atau untuk email lah kalau kita tak kerti. Kalau email dia berlaku tolak dah, nama dia ada masalah apa lain dah. InsyaAllah lah dia akan yang mana ada soal dia dulu tanya tu. Boleh lah, tadi yang masuk 033214 592 lah. InsyaAllah soal dia ni sebagai nak buka fikirlah kepada adik-adik kita yang mana
ada satu soalan pun, maka soalan ini akan bagi pada adik pendengar insya-Allah. Ya, assalamualaikum. Ya, silakan. Ya, ya, betul. Ini terus saya nak kata sami Allahu liman hamidah, ya Allah akbar. Ya, ya, terima kasih. Masalah semaya tu di antara nak pakai daripada rokok lah. Dia tanya nak kata mana dulu Allahu akbar kan sami Allahu liman hamidah. Soalnya dia tak syak. Jadi ya, apabila kita naik daripada rokok haninya, itu kita kata sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Nah, Allahu akbar ada ke? Ya, mama tanya gitu. Takut mungkin nak ada kalau tak, ya tak ada salah ke apa. Ya sunat hai'ah, semua ni sunat hai'ah. Bila kita naik bangun han itu, nah, bakit pada rakaat tu sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Ya asalnya itu ada di antara sahabat Nabi itu Abu Bakrah. Abu Bakrah ni dia apabila dia gaduh nak mari semaya kan nak jemaah dia lari. Bila lari-lari saat itu dia nak widai jemaah dengan Nabi saat itu. Bila mari siapa? Nak ya kata alhamdulillah, takbir Allah akbar semaya. Jibril turun tu ke Nabi semaya tu. Nah, suruh ayat kata sami Allahu liman hamidah. Tuhan dengar orang yang puji Tuhan. Situ usul asal mari syariat kita sunat. Lepas tu ada sahabat apa kata Nabi kata sami Allahu liman hamidah, dia kata Rabbana lakal hamd. Nah, Nabi sudah semaya Nabi tu siapa kata Rabbana, aku kat senyap takut. Nah, Nabi tanya, ya kata, tu molek. Nah, Nabi ikrar. Memang pada ketika tu boleh. Nah, sebab tu apabila kita naik pada situ tu sudah tu sami Allahu liman hamidah, baca tu lalu dah ke? Rabbana lakal hamd. Ada apa dah? Kalau tak baca pun tak ada apa. Dia sunat hai'ah panggil. Tak ada sakut paut dengan batal, tak batal pok panggil sunat hai'ah. Ya. Dah. Kalau gitu Allah akbar tu ada apa dah? dah? Boleh tak? Cuma maknanya ni atau Allah akbar waktu diramu sami Allah liman hamidah tu boleh ke sini tu banyak kan kita baca sami Allah liman hamidah. Kata satu tu ya. Ya. Satu. Itulah kerana atau Allah akbar tak boleh juga. Tak ada masalah apa. Boleh belakang Allah. Tapi kebanyakan kita kata sami Allah liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Tu baru Allah akbar. Allah akbar. Insya-Allah akbar. Assalamualaikum. Ya, silakan. Waktu ni. Jika hikat istihadah. Mari seminggu cuci dah seminggu. Lepas tu hari yang ke-19 Amalia yang ni mari pula. Kira kau mana istihadah kan haid. Ya kita kena ingat gini dah. Haid ni iaitu sekurang-kurangnya iaitu sehari semalam. Sebanyak-banyaknya 15 hari. Hak lebih daripada 15 hari itu dikirakan istihadah. Dan di antara dua haid saat ni itu, dalam mazhab Syafi'i itu 15. Mazhab Hambali dah 12. Dan ala qaulin di atas satu pendapat 10 hari. Hak kurang pada 10 hari itu tak ada. Jadi makna kata apabila seorang saat itu mari haid 7 hari. Mari haid 7 hari mari pula, maka tidak dikirakan darah haid tak. Kerana ia mari di antara dua haid saat itu tak hafal 15. Nah, tak hafal 15 hari di antara dua saat ni. Maka dikirakan istihadah. Ya kerana di antara dua haid itu hak paling muktamad iaitu 15. Baru dikirakan haid. Dan ada mazhab Hambali 12. Sebenarnya haid ni tak ada sebutlah kata berapanya. Berapa hari, tapi dengan istiqra' kajian lah lebih kurang. Lepas tu ada juga atas 10.
Sebab lalu 7 hari tu bakal darah istihadah lalu dah. Tu itu nak payah nak bakal kaedah kan gitu. Darah istihadah. Sebab dia mari sebelum daripada sapa 10 hari paling kurang. Tu pun kalau 10 hari lah. Kalau tekah di antara 2 hari tu ada yang mau tanya saya. Kalau tekah di antara 2 hari tu 10 hari, maka pada ketika tu boleh dah kita saat ni tu, kalau 10 hari saat ni tu kita kena tengok darah pula. Kalau darah tu supa, boleh lah. Boleh juga pakai kaum yang mengatakan 10 hari kalau darah supa. Tapi biasa kalau tak supa, ada yang mana ayat tu tak supa busuk ni. Lepas tu rupa tak supa, cak tak supa, maka tu istihadah. Bila istihadah, mana kata kita wajib kena maning dan kita kena semaya. Semaya saat ni nak kena ambil wuduk apabila masuk waktu. Apabila masuk waktu kita kena basuh. Basuh kemelalui kita. Kemudian kita tutup dia sumat sikit. Dah, lepas tu ambil kotak ke apa itu tepek letak. Lepas tu ambil wuduk, lepas tu semaya. Semaya boleh fardu satu, sunat ikut. Dah cakap tak apa, jangan ketuk beraklah. Dikirakan berhadas asghar. Maka hak tu tak apa. Itu sajalah wallahu a'lam. Jadi kohil ni saya kena pandai buat tu. Ya. Saya kadang saya kemudian pernah untuk orang ini. Ya. Kena yang kohil ni orang Tina lebih amati sebab bagai hak dia. Bagai hak dia. Satu yang pun untuk lelaki tu kena ambil tahu juga lah. Ya. Karena ada bini betul dekat kami pun kohil lah sebagai takah utama kita cara Pak Tahap. Kalau tak di sini kok, walau alam dah tu. Ada tu kalau tak dia kena mengaji dah. Oh ini sangat-sangat payah lah. Bukan mudah kok ini. Boleh dia agak tina soalan lagi 073 214 599 insyaallah soalan lagi. Assalamualaikum. Ya, saya teguh tolak lah man. Jadi nak payah dah teguh tolak honok ni lagu mana doktor nama dia masa payah dah nama dia. Tapi dah bertemu tolak ni lagu mana dia bawa di kampung sikit doktor kita kampung dah saya masa tu. Cuma nama dia tak celiak lagu mana teguh tolak mesti mana rupa lah mana. Silakan. Ya, tebuh tolak ni ialah apabila kita tak sekat tu laki kita. Asal tolak sana ni hak suami. Jadi kita ni boleh juga kita tak say pada tu laki kita. Dah, tapi kita minta dia tolak kita, lepas tu kita nak bayar. Dah. Lepas dia pun kata, kalaulah membayar 10,000 jatuh tolak. Nak aku tolakmu. Mana jatuh tolak, cerah kita dua orang. Maka pada ketika tu apa kita tolak tu? Maknanya kita bayar dia. Oleh tina bayar orang tina bayar untuk dia tolak. Kerana kita sedek dengan dia kan? Kita nak tolak dia tak boleh. Nah, kerana dia bayar duit belanja, duit apa semua nung. Wajib pada atas dia belaka. Lepas tu kita ni tak sedek dengan dia, tak say Nah, kita pun tebuh tolak, bayar. Kata abang tolak tak apa nak bayar. Ya tak apa kalau bayar. Kalau bayar bila jadi. Maka bila kita bayar jadi sudah. Tu pot tolak je. Tak tu ya. Ya. Maknanya kalau kita reti nak moh dah ayat tu atas sebab masing-masing lah Ya. Tak moh weh. Ya tak boleh pasah lagi. Ya tak pasah supaya tu laki han itu mati pucuk ke bang dah. Tak gerak misal tak tenaga batin tak gerak boleh. Pasah. Tapi hak tu dia kena uya fubat lah setahun. Jadi kurak kurak nyakit orang nyakit hak keji lah boleh kita minta pasah apa semua. Tapi hak tak boleh pasah ni. Tak pasah tak boleh. Oh boleh kerana kita tak ada apa ada hukum balik pergi kita sedia. Nanti dia mau tolak juga dah. Nah. Apa? Kecek dengan baik. Apa ni? Nak we 100,000 tolak. Tolak halau. Gitu. Rupa tu mudah-mudah tu panggil syarat panggil al-khulu iaitu khala. Tebuh tolak. Kita bayar ya tolak kita. Kita bayar pada ayat. Mana ayat tina tu tak mau ada tu lagi. Tidak ada. Hedah masa apa hedah mudah ada apa. Yang penting ambil upah lagi tak tu. Ini lagu mana tebuh tolak. Jadi pagi ni
Itu jawab dengan kapung-kapung saya rasa saya. Insya-Allah lah dia akak. Boleh lagi 073 214 592. Soalan ni berbeza sangatlah bukan untuk ju tanya saja dak bukan kepada dia akak kita lebih ingat. Boleh rujuk boleh Facebook lah. Ya ya. Assalamualaikum. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Jadi masalah doa orang bawa corona lah, Allahumma inni a'udzubika min al-basir macam tu lah. Dia nak tanya lepas semaya tu adakah nak akid tangi ataupun tak payah akid tangi. Tak baca 3 kali pagi, 3 kali petang tu. Lepas semaya tu. Ya orang panggil sunat disunatkan bila kita berdoa sakninya takit tangi Tapi cuma kak orang panggil ada aurat. Tapi aurat ni dia kadang-kadang doa. Aurat ni maksudnya wirid-wirid hak kita buat semua. Subhanallah antas salam wa minkas salam wa ilaiki ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam. Tak ada kita angin apa sebab ya aurat. Kenapa? Bila jadi aurat dalam itu kadang-kadang azkar, contohnya azkar ada doa, maka kita zikir tak ada nakik tu. Maknanya hak kita duk baca gitu ya, ada apa tak nakik tak apa. Tak payah. Tapi kalau kita doa seolah kita nak doa dan kalau kita akid pun tak apa, kita nak doa sungguh dah. Bukan aurat lagi, maknanya kita nak doa. Doa betul. Maka tu kita sunat kita akid. Tapi kalau aurat, contohnya aurat ni wirid-wirid kita baca seumur, tah kereta, tah mutu, tah mana kak. Doa belaka semua tu. Tapi tak ada akid tangan pun. Jadi gitu. Azkar panggil azkar. Bila azkar tak ada masalah ke apa. Itulah. Allahumma inni a'udzubika min al-baras wal junun wa sayyi'il asqam wal juzam. Ada. Gitulah. Jadi kalau mama dia lepas semaya tu macam ni, akid angin. Tekah doa tu kena akid tangan, tekah kita doa tangkan, doa sungguh bagi. Jadi upa maknanya ni lepas semaya, mana kana lagi lah. Ya ya. Kalau bila kana lagi kau pakai ada akid angin lalu lah. Dan mereka kita buat wili-wili kita setiap pagi kita tu dan dari jalan buat teori tu atau tak payah akid angin tu tak ada proses. Ya orang panggil doa ni kiblat tu doa yang langit. Kiblat doa orang panggil. Dah mana kita kena akid naik tangi. Ya. Lenggak naik langit tangan kita tu. Pasal 33 214 590 dah. Boleh lagi lah soalan kita masukkan banyak supaya soalan kita tanya soalan itu menyebar kepada adik aku itu ada ikuti di rumah masing-masing dah. Mungkin sekadar soalan satu soalan untuk bertanya soalan sadar dah. Mungkin soalan satu soalan ini akan sebar lagi kepada adik aku itu ada dengar walaupun dia tak tanya mesti hukum dah. Padahal adik aku bersama dia 3 214 590 insya-Allah. Assalamualaikum. Ya, silakan. Ya ya. Ayah cu. Oh. Ya ya. Dengan ayah cu astagfirullahalazim. Bunuh dah kan dah tak. Hak bunuh hancur di Selangor ni kita nak buat lagu mana, sifat lagu mana dia. Ya terima kasih. Tu kalaulah kita tak ada bakar mata kena sifat tepat molek. Dah. Sifat tepat yang patut maknanya dihormat. Kerana Quran kena hormat. Lepas tu pula kalau kita bakar kita bakar. Bila bakar kita hak oleh air sungai. Habu dia. Kerana apa? Kerana bila tak oleh air ni hancur langsung. Ya setara tu ya bukan kata kena waktu ni dak tiba tak ada apa ni kita oleh air sungai tu ya hancur habis kan masalah air jadi tidak jadi lagi mushaf. Tapi kalau kita bakar-bakar duk tanah-tanah tu ya ada akar dia ada apa dia kita hidup jijak kadang-kadang apa semua. Ya tak molek situ bila tak oleh air tu ya hancur habis ya masalah air debu. Ya habu. Gitu kita bakar tak oleh air sungai. Jadi kalau cara pun tak apa. Kalau kita tak ada nak jaga ngas mati kan kita himpun kita bakar kalau tepat atau mi abu dia tak oleh air. Ya. Itu hal macam ni. InsyaAllah dia kak pasal video 3 214 590 silakanlah. Soal itu kejadian banyak lah. Boleh kan berapa ada yang boleh betul ni? Tak apa. Lebih apa dah? InsyaAllah dah.
Assalamualaikum. Ya, silakan. Majlis buka ripa ya tu. Nak tahu lagu mana. Buka hari hak sampai Khamis Tapi hari Khamis ni cuti kan 12 Rabiul Awal. Khamis selesai ni. Majlis ni dia panggil bolehlah kita pergi rontuk, boleh kita boleh mengadu, boleh ke apa tu, tapi dia panggil kita lebih kepada damai, boleh lebih pada clear panggil. Ya situ bila ada buku tak sudah majlis ni tu kena naik sana lah tu. Tapi sekadar tak nak panggil pakak nak kira tu di majlis tu kira orang tengah lah. Alah tu lah. Pergi masuk di Pacar Sampan tu, ya kena buat surat kamera apa semua dah lah. Dah kena masuk tanya, dah budak dah tulis. Kalau view ramah lagu. Tak ada agama majlis ni, tak ada agama majlis ni. Ya ada lah ke panggil sehari-hari tu ya ada lah. Lalu kita pergi pagi ke tak ada orang lagi, kita masuk tu ya budak-budak ada dah macam nanti saat itu ya tulis ke apa semua kita hak apa semua ni tu orang biar dia wi kepada orang bertanggungjawab lah masing-masing. Clear buku, clear gap. Bawa cacun ya, ada apa nak tahu nama, nak tahu apa gitu. Nah. Ya. Kalau orang nak cara laki bini kena buat surat nikah. Tahu tu. Kena tanya untuk email. Untuk email ni hantar ke majlis, surat tu setahun sekali. Kalau tak ada dia ke kena kita tengok majlis. Surat tu dia ada demo dok taruh. Tu royak. Tu email nama gapo, kampung gapo. Dah. 30 tahun dia ada terus pergi cek tengok. Wallahu a'lam lah. Dah. Insya-Allah. Ya. Jadi hari Ahad apakah hari Khamis. Tapi Khamis. Khamis ni katuk kan 12 Rabiul Awal. Hari Khamis dekat ni cuti dah kerana 12 Rabiul Awal. Lepas tu hari makan Sabtu cuti dah. Makan Sabtu menjadi cuti dah. Lepas tu hukum dua tu buka telak. Mereka hari Khamis ni lah cuti untuk 12 Rabiul Awal. InsyaAllah dia akak boleh lagi sana 073 214 592 insyaAllah. Tanya. Sementara tengok soalan tadi yang masuk tu. Assalamualaikum. Ya, silakan. Jadi ketika uzur tak wabi tak terjawab dah. Ya. Silakan. Semaya saninya iaitu fardu di atas tiap-tiap orang Islam. Dan sebab Nabi SAW sabda buniyal Islam ala khamsin syahadatu illa ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah. Jadi kena mendirikan semaya. Sebab tu wajib semaya. Dan wajib semaya ni tak kira selagi kita ada ingat. Nabi SAW sabda salli qa'iman. Semaya berdirilah. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau tak kuasa duduk, fa illam tastati' fa ala jambin. Kalau tak kuasa lagi je, maka buatlah apa kita mampu. Maknanya semayalah lah mana pun tak boleh tinggal. Apabila tak boleh tinggal, ketika kita uzur dulu, kita tak ada semaya, maka wajib kita kena qada. Lah itulah. Wajib kita kena qada dah. Sebab Nabi SAW sabda, man nama an salah, siapa tidak tinggal semaya, atau nasihat atau lupa, falyaqdiha idza dzakaraha. Hendaklah dia qada apabila dia ingat, laisa alaihi kafarah illa dzalik. Dia tak ada kena bayar kafarah, maka itu saja kena qada. Tapi dia kena qada juga. Ulama kata kalau lah terlupa nak qada, maka sengaja seperti tu. Nak qada belakang kita uzur ke apa semua kena qada semua dah. Wallahu a'lam. Jadi soalan amanah yang ni dia sakit. Dia sakit juga, berarti duduk maya juga. Tekak hak boleh. Hak boleh semaya saat ni, hak ada wuduk, ada apa tak kena qada apa. Mayalah tidur lah nyatak lah apa nak qada apa dah. Tapi hak kena qada hak tak semaya tu. Hak tekah boleh semaya dah semalam semaya lah tidur.
Dan dia boleh buatnya tu ya, maya cukup syarat wuduk apa semua tak wala i'adah ta'arij. Tak ada kena i'adah, tak ada kena buat semula, tak ada kena qada apa. Kena qada dah. Bahaya semayang kan. Ha. Dari duduk pun. Ha. Jadi tak payah qada sama dia. Ha. Hak kena qada ni hak tinggal hak tak semaya. Hak tinggal, hak lupa segar tu nak qada dah. Ni walaupun semaya dah hak tak ada tidur, manakala segar sekalipun tak payah qada dah. Qada. Allah alam dah. Terima kasih. Jadi alhamdulillah, boleh lagi soalan 073 214 592 Jadi sama kali ni saya nak tengok dalam Facebook lah. Jadi soalan ada yang mau tanya, dia mau tanya saya saya pun nak jawab tak ada tanya doktor. Kemungkinan soalan ni bukan pada untuk saya, bukan pada kepada masyarakat ramai. Jadi mana kalau seseorang itu laki bini berlaku cerai, lepas tu cerai dia tolak raj'i. Tolak raj'i ni tiba-tiba dah pebeh lah. Kemungkinan dia tu buat agama tak ada mahal mana. Jelas-jelas tolak raj'i tu dia berlaku setubuh. Dia berlaku setubuh tu ketika tu nak panggil setubuh ke, nak panggil zina ke, ke lagu mana. Lupa tak ni. Dalam mazhab Syafi'i iaitu bila kita nak rujuk hal itu kena lafaz. Kena berlafaz. Dah. Bila kita pergi setubuh, makna setubuh luar daripada nikah, seluar daripada yang sah. Dah, kerana dia kena rujuk dulu. Tapi dalam mazhab lain ada sebut bahawa kalau kita pegang siung dia pucuk, yang mana kita nak kelik. Jadi rujuk dah. Dah. Yalah tu. Sebab tu tak boleh buat lah nak ayat tak kena rujuk molek. Tak situ duduk oleh iddah lagi ke? Tu rujuk ni. Ada hak dia mau tanya dulu lepas iddah tu. Kena jumpa. Tu lepas dah tu benar. Ada kira bercawa. Tapi adalah kalau pergi setubuh dalam mazhab lain tu bahawa kalau duduk le iddah ni tu lepas setubuh tu kira rujuk. Tapi mazhab Syafi'i dah berlafaz. Kalau dia berlafaz belum dah tu tak apa dah, belum nak setubuh tu. Aku nak clear dah kamu. Dah rujuk lalu. Ada apa dah tu? Tak amat tiba agama ni kalau berlaku tolak tu memang tolak dah. Lepas tu berlaku setubuh pula tu celah-celah belum dah tolak tu takut ni gitu. Jadi aku tolak ni kena jaga sikit ni. Oleh atas tu dah sangatnya. Itulah. Baik, tadi aku pesan video 3 214 592 dah. Soalan ada lagi silakan supaya kita nak tirukan sama satu masalah. Assalamualaikum. Ya, silakan. Ya, silakan. Coba kau. Betul. Doa lepas mayit pada imam tak buat lah. Sunat hadap hilih ke hadap jatuh. Ya, terima kasih ya. Silakan Doktor. Ketika kita berdoa di sunat kita hadap kiblat belakang. Nah. Tapi kita hadap oleh kerana itu harus saja. Karena dikirakan kiblatud doa tangan itu apa ni ke langit. Tapi nak kata kita kena hadap ke mana? Kena hadap lek jatuh. Sebab tu hak paling baiknya iaitu selepas daripada kita wirid siap apabila kita berdoa tu paling jatuh. Itu cara yang sebenarnya. Tekah lepas daripada kita sembahyang kita nak wirid paling sunat paling makmum lek kanan. Dan ada satu riwayat lek kiri, ada satu riwayat paling mukorpeh lalu pada. Nabi paling lalu ke? Cuma apa ni? Cuma atas setengah tu hak ni dia kata Nabi tak ada berdoa ke lepas sembahyang tu kan. Ya duduk situ ya. Sebab tu ada setengah remah ni tu juga. Pakai bangun tapi doa saat ni dia masyru' disyariat secara si'ah, secara luah, tidak dikira bila kita nak berdoa ni tetap kata boleh berdoa, boh kata boleh berdoa. Ketika mana kita duduk le bukit boleh berdoa, kita duduk di mana kita sudah berdoa ke. Jadi mana kata berdoa saat ni tak ada takayut. Tak ada terikat dengan mana-mana dah dia zikir ke. Jadi
Maknanya kita, orang kita ni berdoa. Kadang nak bimbing, nak ajar, tak berdoa. Pas maya tak berdoa. Nah, tapi nak kata kena hadap ke mana berdoa? Kena hadap kiblat. Nah, pas maya tu. Sebab solat tu doa. Sebab tu kena hadap kiblat. Paling hendak kau dong. Dia nak berdoa nanti. Wallahu a'lam. Tapi kalau berdoa paling lek kanan pun ya harus. Tak tu ya. Ha, sunat hadap kiblat. Kiblat. Ya itu. Tapi benda tu tak ada masalah ke apalah. Kebesar. Pasal juga 3 2 1 4 5 9 2. Silakanlah soalan itu kita insyaallah. Pasal juga 3 2 1 4 5 9 2. Sementara ini saya tengok dari Facebook ada maksud apa soalan itu. Sementara kalau kata-kata tadi itu nak baca dari Facebook. Assalamualaikum. Dan mereka ini tanya-tanya mereka. Saya pun tak baca besok dari dia tu lagu mana pribadi kita tapi nak baca lah tanya kan ni. ขอถามนะคะการที่สามีไม่บอกการที่สามีไปบอกว่าเขาหย่ากับภรรยาแล้วให้กับคนอื่นทั้งที่ภรรยาไม่รู้เรื่องเลยตกหรือไม่แล้วเขาได้บอกเพื่อนของเขาว่า3 คนด้วยกัน3 คนด้วย3 ครั้ง 3 ครั้งวะสักวันนี้3 ครั้งด้วยกันถือว่าตอลอก3 หรือไม่ครับขอบคุณครับmasih untuk lelaki terkejut dengan orang ni lapar tolak 3 tahun jatuh ke tak jatuh tolak ni tak kira dia tolak di mana dia tolak seorang dia kecek seorang dia pun jatuh kecek depan orang pun jatuh tak kira di mana pun dia tolak jatuh semata jadi dia royak demo pun jatuh kerana semua tolak tak ada syarat depan bini pun hari. Nah, sebab tu apabila dia tolak 3 maka jatuh 3 lah. Nah, apabila dia tolak jatuh so lah. Sebab tu di mana-mana dia tolak walaupun isteri bini tak tahu dikirakan jatuh tolak. Lah tu. Sebab tolak ni Nabi kata salathatun hazluhun najiddun wa jidduhun najiddun. 3 perkara tak boleh keluar tak boleh main. Satunya an-nikah at-talaq ar-rajah. Nikah talak rajak. Semua hak ni tu tak boleh main. Maka pada ketika tu jatuh semata-mata. Tak kira ada saksi, tak ada saksi, ada surat, semua jatuh. Wallahu a'lam. Go mesti nak ambil lah. Dah kan ni. Tapi itulah ayat ni gurang mai. Gurang mai. Jangan sahih mai buku pondok ni. Majlis mengajar tak sempat tu urut mengajar. Majlis mengajar tu tapi majlis kalau manggil tolak ini tadi go pula nak siap. Mati kaki sungguh lah lagi ambil lagu pula tu. Betul lah, jatuh weh, tak ada dapat orang dapat dia pun jatuh. Tapi ingat insya-Allah. 073 214 5 9 oleh. Silakan soalan itu kita bacakan. Saya balas soalan kita sebagai manfaat kepada adik-adik kita kepada hari rumah masing-masing. Insya-Allah 073 214 5 9 oleh. Kalau tak ada soalan itu saya nak buka ke sekolah lah. Ada. Assalamualaikum. Ya, silakan. Kau. Dengar sikit sama tu. Ya, kan. Bila hai betul. Saya pun gambar ni ulang masa pun gitu dah. Tanya nanti dah terjawab masing-masing ada. Jadi bilik air ni ada 2 tu. Sebelah bilik air tu buat asal. Sebilik lagi tu untuk mandi saja. Lepas tu bilik buat mandi kita duduk pada kucing duk puas lah Lepas tu ketika masuk bilik air semaya hok sebelah kucing bilik kolam mandi tu, kita baca bismillah, baca satu bana nama Tuhan lah. Boleh ke tak boleh? Kita ambil wuduk saat ni tu disunat ke kita bismillah mula-mula saat ni. Maka ada masalah ke apa cuma orang pakai ambil wuduk di dalam jamat 4 bilik yang berak tu makruh tak tu ya. Bilik mandi tak apa. Pas dia duk tanya soal lagi duk kecing duk gapo situ tepat. Ya kecil ni gini ya panggil cara cuci dalam Islam saat ni ya jeruh ya. Dah bila kata ada kita kecil kita jeruh pergi bisa ada apa cuci dah tu.
Dah, bukan kata habis dah, ya habis dah tu. Ya tak ada lah. Tak tu ya. Bukan kata tak boleh sangat tak, cuma makruh. Makruh. Kalau boleh hak itu nak mandi ni tak ada masalah. Kasar itu 3 2 1 4 5 9 boleh. Ini sekali kos benar kita. Kita bagi soalan lagi, beri 1 2 soalan. Kalau tak ada soalan itu saya nak kita apa sebutnya. Insyaallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Gapo. Iyalah, bed tamu tu bed dah. Ya memang lah. Jadi bed sejik, bed tamu sejik hari mana? Lepas tu kita lah nak fikir bulu lah. Main dulu lah. Misalnya kata lah deh. Boleh ke tak boleh? Ya lama gitu dah lah. Senyap tu. Lagu tu dah ni. Senyap. Tak, tanya gini, tanyanya itu Hagatina boleh tak semaya Jumaat, semaya Zuhur sebelum pada orang semaya Jumaat? Jawabnya Hagatina boleh kerana Hagatina saat ni dia tak ada wajib Jumaat. Dah orang jatuh saat ni wajib Jumaat. Sebab tu dia kena tunggu sehingga orang selesai sudah semaya Jumaat. Tapi kalau dia uzur, dia orang digugurkan dari semaya Jumaat. Contohnya musafir sebelum ada subuh pada pagi Jumaat, dia tak kena semaya Jumaat. Maka masuk waktu boleh sembahyang lalu lah. Dah tu. Kerana dia gugur pada sembahyang Jumaat. Ada pun orang hak wajib Jumaat, maknanya kena sembahyang Jumaat. Pas nak sembahyang Jumaat, dia wajib Jumaat, dia nak sembahyang Zuhur tak boleh. Moga-moga dia kena orang panggil dia ganti Jumaat. Gitu. Kalau sembahyang tu sah, gitu makruh lah. Tak ada masalah apa. Dah. Wallahu a'lam. Pasal dia juga 2 4 5 ada. Sementara dia tangguh kerja kita lah. InsyaAllah pasal juga 3 2 1 4 5 9 boleh. Tak ada lah kok. Mungkin tak ada. Ya. Alhamdulillah. Jadi kita ni tahniah lah kepada kita semua. Kita dimulai Maulidur Rasul, iaitu bulan Maulud Rabiul Awal. Alhamdulillah, kita sama bersyukurlah pada Allah, dan di bulan ni kita tunjuk kuasa kita kasih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan turut perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, turut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah saja hari ini saya di Radio Masjid Besar Beliah Jalan. Insya-Allah jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah ego ya,